Assalamualaikum, hai semua. Sure korang pernah terdengar kan kisah tentang individu yang membuat penghijrahan masuk Islam semata-mata nak berkahwin. Tetapi korang tahu tak apa kisah yang berlaku di sebaliknya? Jom kita sembang di dalam Heart to Heart. Kita sekarang berada di studio untuk episod yang ketiga. Kita ada orang baru. So, di mana pada hari ini kita ada Adam. Annyeong. Annyeong pula. Annyeong. So, nak balas apa tu Adam? Okey, Adam adalah juara da'i tahun betul. 2018. So, Adam sekarang dah menjadi warga kerja Lembaga Zakat Selangor. Sejak bila tu? Sejak bila? 2 tahun yang lepas. 2 tahun 1 bulan dah sekarang. 2 tahun 1 bulan. Adam buat apa di Lembaga Zakat Selangor? Okay, so sebelum ni saya dalam Jabatan Pembangunan Mu'alaf. And then sekarang ni dah tukar pula jabatan ke Jabatan Dakwah dan Perundingan, Division Syariah dan Dakwah. Di HQ lah, sama lagi. Dia masih lagi di dalam kelompok dakwah ya. Betul. Dia sesuai dengan Adam. Tapi Adam pada hari ni Adam bukan tetamu jemputan tau. Ya betul. So Adam tahu ke Adam dah hadir pada hari ni untuk apa sebenarnya? Okey, sebenarnya hari ni dalam Heart to Heart ni sis sis. Boleh. Selalu panggil Cik. Cik Puan. Cik Puan. Okey, dalam Heart to Heart ni kita akan menyelami sebenarnya dengan lebih dalam lagi tentang kisah Asnaf dengan orangnya sendiri. Depan kita ni. Dan orang kata kisah bila sebut tentang pengislaman, orang yang berhijrah ni, setiap orang membawa kisah yang sangat-sangat menarik dan lebih berharga. Even me myself as a reverted Muslim, saya yakin mereka ni ada kisah yang lebih menarik sebenarnya untuk kita kongsi dan kita ambil pengajaran bersama. Betul. Even Adam sendiri pun pernah berkongsi dengan kami di Lembaga Zakat Selangor kisah penghijrahan Adam memeluk agama Islam. Tapi kita dah dengar kisah Adam. Betul. Sekarang kita nak dengar kisah Sis Ros. Sis Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kena mulakan dengan yang baik-baik Adam. Ayu je kan. So kita nak tahu siapa tetamu jemputan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Okay, my name is Rose Ann Nolana Chong binti Abdullah. Okay, saya ni Chinese revert, and I reverted in 1991. So agak lama lah. So tapi ketika saya nak revert tu memang asbabnya nak berkahwin lah. Okey, yang itu kita simpan dulu. Yang itu kita simpan dulu. 1991. 1991. Saya tak lahir lagi. Masa tu kat mana? Saya lahir 2000. Soalan tu kan tak ada siapa boleh jawab. So jangan jawab. Betul. Takut nanti kena ban. Okey. So kita simpan dulu kisah itu. Cuma yang kita boleh tahu Sis Ros saya panggil Sis Ros Sis Ros kita nampak adalah seorang wanita yang sangat kuat. Kali pertama saya approach Sis Ros untuk kita berkongsi dalam Heart to Heart ni kan. Saya nampak Sis di sebalik senyuman yang tak berapa nak nampak mata. Kita auto sepet. Terasa juga. Kita kata kita bertiga ni kalau kita senyum kan auto sepet. Kita pandang kamera dan kita senyum. Habis kita tengok kamera dekat tengah tu dan kita senyum. Jom sis kita pandang kat depan. Okay. So kita nanti dia fokus nanti kita tengok macam mana. Okay. So sis seorang yang sangat kuat. Okay, kita nak tahu kisah sis, penghijrahan sis yang mana sis kenalkan pada saya. Sis masuk Islam semata-mata nak kahwin. Itu memang kadang-kadang kita selalu dengar Adam ya. Kita selalu dengar. Wanita ini dijanjikan Islam itu indah. Memang Islam itu indah, sangat indah. Dan mengharapkan yang mana bila kita memeluk agama Islam, kita dapat satu bimbingan, right sis? So kita nak tahu apa benda yang sis nak share dengan kita, dengan Adam. Bermula kisah sebelum memeluk agama Islam. Kisah yang sebelum memeluk agama Islam dulu. Silakan. Okey. Kalau ikutkan sebelum saya memeluk agama Islam, so I'm a Christian lah. Okay. Jadi sebenarnya bila kita nak cerita sebelum revert tu,
kita adalah remaja yang biasa-biasa je, yang bergaul dengan orang lelaki, dengan perempuan, dengan bergaul dengan berbagai-bagai bangsa lah kan. Kita adalah ikut trend lah zaman itu, that year kan. So agama Islam, walaupun kita ada kawan-kawan yang Melayu, tapi kita tak share pun tentang Islam sebenarnya di zaman-zaman itu. So it's like satu hidup yang gitu je lah. Telah diatur untuk kita kan. Kita dilahirkan, lepas tu kita jadi kanak-kanak, pergi sekolah, remaja, pergi kerja dan sebagainya. Itulah perjalanan hidup sebagai seorang sebelum Islam. Okay? Islam. Masa tu 1991 usia sis berapa? Oh, 1991 is I'm about 21, 22 macam tu. Okay. Kiranya dah satu umur yang orang kata masih lagi nak kata matang tak matang, nak kata mentah tak mentah. Tapi perjalanan hidup tu memang happy-happy je lah. Dia baru lepas dapat kunci tau. Lepas dapat kunci kan. So Kunci we can apa like tu? I'm lost. ya betul. Betul tak? So agak bebas lah kan. Maksudnya kita tak balik rumah pun tidak mengapa kan. As long as kita bagi tahu kat parents, okay, I'm going to sleep at my friend's place. I akan pergi ataupun pergi bercuti kat sini sana. So kita punya kehidupan tu, as long as you tell your parents where you go, that's good enough. So tapi kita ada batas-batas dia. Walaupun kita orang Kristian kan, kita tak ikutlah cara orang Islam, tapi we have our good deeds in the face of Christianity lah. Okay. So masa sebelum usia sehingga 22 tahun, mungkin ramai kawan daripada Islam. Okay. Even Adam sendiri, Adam memeluk agama Islam umur 19. Yeah. Okey, umur sehingga tapi berbezalah zaman Adam betul. dan juga zaman Sis kan. So dia betul. sangat berbeza. Betul. So 22 tahun sepanjang mungkin di sekolah ke, ada tak yang cuba macam masa dulu nama apa Sis? Chong. Chong, jomlah masuk Islam. Chong, Islam ni indah. Ada tak yang kawan-kawan Islam yang Sedihnya begitu? tak ada lah. Tak ada. Memang sedihnya memang tak ada. Waktu tu kat mana? Waktu tu? Kat mana waktu tu? Tinggal di mana masa tu? Oh, di KL. Oh, Bangsa. KL. Kiranya KL lah. Okay. So tapi memang my friends tu dia Malays tapi dia memang tak pakai tudung pun. Memang mungkin at that year tu dia orang pergi sekolah pun ada yang tak bertudung. Dia berjalan-jalan pun tak bertudung, pakai skirt and so on kan. Mungkin sekarang ni we see a lot of school children they dalam sekolah dia pakai tudung. Jadi how about the influence of the outside from the school, yang di luar daripada sekolah? Tak ada orang yang approach ke, jiran ke? Tak ada. Oh, okay. So memang betul-betul macam sis cakap tadilah, memeluk agama Islam semata-mata nak berkahwin. Boleh share ada sikit boyfriend. Boyfriend Melayu. Boyfriend Melayu. Macam mana boleh jatuh cinta dengan boyfriend Melayu ni? Itulah Silakan. aturan Allah bercinta dengan orang Melayu. Kita pun tak plan pun, tapi itulah Allah campakkan bibit-bibit cinta tu kan. So we tend to be together lah most of the time kan. So tapi tak terfikir pun nak kahwin dengan dia, tapi tak tahu cinta sayang tu ada kan. But eventually bila parents dia dapat tahu yang kita ni agak rapat, so parents dia approach saya lah. Dia kata kalau you betul-betul nak jadikan anak makcik ni sebagai calon, you have to think further. You have to think sama ada you nak tinggalkan agama you dan masuk Islam. Sebab di Malaysia tidak boleh kahwin seorang Kristian dengan seorang Islam. Jadi saya balik dan saya berfikir mengenai ni. Dan saya tak adalah minta pandangan orang pun, because it's my life kan. Dan ketika tu saya tengok, saya tak tahu apa Islam sebenarnya. Yang saya tahu, okay, Islam tu solat. Lepas tu nampak dia puasa. Selebihnya it's like zero knowledge lah. So okay, saya kata dengan makcik tu, okay boleh lah makcik. Boleh, saya nak masuk Islam lah. Senang je. Okay, so dia bawa lah saya ke Abim. Masa tu Jalan Ampang at that year. So
So saya syahadah lah di sana. Family boyfriend lah bawa. Family boyfriend. Sebab umur tu 20 something. Sebab dah tak perlu lagi tanda tangan parents kan. So it's like tapi sis nak tanya, waktu tu kan kiranya bersetuju untuk memeluk Islam tu kan, do you have any feelings like am I serious doing this? Atau macam memang semata-mata untuk dapatkan lesen kahwin tu sahaja? Saya tak rasa macam apa yang Daye Adam fikir tu. Saya rasa di ketika tu Islam tu adalah satu agama yang macam agama yang lain. Dia tak ada perbezaan. Sebab all the religion kan, semua religion kan, Hindu, Kristian, Buddha, tak ada pun mengajak orang membuat jahat. Semuanya mengajak membuat orang kebaikan, ke arah kebaikan. So saya kata, tak apalah, masuk je lah Islam. Saya tak ada ubah apa pun. Saya tengok orang Melayu pun tak ada yang bertudung. Saya tengok orang tu bukannya orang solat pun. So masuk je lah. So maksudnya persepsi sis sendiri kepada Islam ketika itu tidaklah macam dah susah betul lah nak masuk Islam ni, nak kena pakai itu, nak pakai. Tak adalah masa tu. Tak ada. Saya lepas syahadah pun I lead as a normal life. Yes. I lead as a normal life. Okay. So berapa lama tempoh selepas sahaja bersyahadah dan berkahwin? Okay. Sebenarnya agak singkat lah. Saya syahadah dalam bulan March dan saya nikah dalam bulan 10. Okay. Bagaimana dengan family? Family saya sendiri? Bila saya balik dan cerita dengan mak saya, nak tengok reaksi muka dia pun tak ada pun terkejut sebab dia memang tahu saya berkawan dengan orang Melayu, lelaki lah. So dia boleh expect. Dia boleh expect the time to come tu. Hanya dia dah cakap ketika, we lose the family name kan. Tapi, Chong tu. Yes. So actually I tunjuk lah dekat kertas tu. Masa tu I cakap, I still have my family name. You don't worry. I'm still a Chinese. I'm not going to masuk Melayu means I am a Malay. I cannot be a Malay. I'm Chinese but I'm Islam. Yes. Only I change my religion. Tapi masa ketika tu mungkin persepsi dia agak macam tak boleh terima. What? You are still a Chinese, bukankah you masuk Melayu? Bukankah you masuk Melayu? Mindset. Because ketika itu pun memanglah you masuk Islam, masuk Melayu lah. Betul. So tu je lah. Dan dia ada cakap lah, mungkin you kan balik nanti you tak boleh nak makan apa yang saya masak and so on. Yelah. I still come back. Now my we just go KFC ke, you makan ke roti canai apa. Still can do it. I still come back, I kata. Receiving part tu okey lah. Jadi sis, nak tanya juga, lepas dah memeluk Islam tu kan, tadi kan ada share sikit macam lepas dah Islam pun you still with who you are kan. Tapi nak tanya, apa signifikannya perubahan dalam diri lepas memeluk Islam ke still sama? Still kurang macam the turning point. Why I should find Islam in my life. The turning point itu, I think when everybody get married, we expect everything to be good, like fairy tale. No one comes and tell me that dalam marriage tu pasti ada ujian, dalam marriage tu pasti ada masalah. Sebab when you love someone, so when you have problem, you expectation that your partner will give you the support. Your partner will comfort you and so on. But the problem is when the problem is coming from the partner, who is going to comfort you? So that's where kita tak faham kehidupan. Kehidupan berkeluarga actually. Because I do not know. Kan tak pernah berkahwin kan, this is my first marriage. And even we are in Christianity pun dia tak ajar pun, in marriage we have to do this and this and this and this. Hanya kita tahu ialah every religion akan kata as a father or as a husband, the man we have to feed the family. Kan dia bagilah tempat tinggal, pakaian. Tapi apa jadinya kadang-kadang
bila financial tak cukup nak cover semua benda. That's the thinking, what to do itu dah persoalan yang kita tak tahulah. Rasa macam stres je. Dan kita rasa tak apa. Friend kata Allah ujian Allah. Yeah. Lepas tu fikir balik, ujian Allah, kenapa nak uji saya? Saya ni bukannya orang jahat. Saya bukannya bunuh orang ke, ambil duit orang ke, buat fitnah orang ke. Saya tak. I just lead my life. I tak kacau you pun. Sangat suci. Ya, betul-betul. Sangat suci It's sebab very, kan? benda tu kita memang sangat bersangka baik lah. Kita bersangka baik. Tak dinafikan sebenarnya memang sangat bagus kita bersangka baik. Ya, Adam ya. Even Adam sendiri pun masa mula-mula memulak agama Islam pun ada dia punya ujian dia. Okay, kita nak tahu kisah hidup sis ni di dalam perkahwinan. Dah tentu adanya beza Chinese punya perkahwinan dan juga Islam punya perkahwinan. Pernah tak bila sis berkahwin, selepas sahaja berkahwin, ada satu perasaan menyesalnya lah aku masuk Islam ni? Sejujurnya. Ouch. Wow. Dia memang agak pahit, tetapi itu adalah realiti yang mungkin kita boleh kongsikan perasaan kita. Okay. Saya pernah satu malam lah saya kata pada diri saya, okay, when I was sebelum kahwin, saya rasa hidup saya tak ada banyak masalah. Masalah yang ringan-ringan je yang boleh kau tim lah. Tapi bila kita berumah tangga, masalah akan datang ya. Semua orang mesti ada masalah. Tapi kita tak tahu how to handle. So I ask myself agaknya kan Allah bagi saya masalah ni kan sebab I'm in the wrong religion. Sebabnya when I was a Christian, rasanya macam tak ada masalah je. Tapi bila masuk Islam, tak lama lepas tu kahwin, masalah lah. Malas. Kita tak tahu yang mesti ada ujian. That's the problem with me kan. I tak tahu about the others, but the mindset of me at that time is that Allah should not test me. Allah should not give me problem because I'm not a bad person. I'm a good person, meaning ikut syariat je lah kan. So I was one night I was thinking to myself, give me an answer, God. Give me an answer. Am I at the right religion or at the wrong religion? And I need the answer. Sebab I cannot go through life thinking that I am the wrong religion. Kan? I cannot go on living like this. So, and please help me. That was when my children are quite young, very young. Belum sekolah lagi. Tapi memang jawapannya tak ada. Berapa orang anak masa tu? Anak saya 2 ketika tu. Oh, waktu tu dah 2 anak. Dah dua anak dah, yang kecil lagi. Okay. So saya. Bagaimana dengan family mertua? Adakah mereka membantu ke? Actually, they are quite sporting. They are seorang yang sangat lembut. Walaupun dia tahu saya ni Chinese, tapi dia tak memaksa saya bertudung. Dia tak memaksa saya buat apa. Sebab dia tahu, mungkin sebab dia tahu saya bukan daripada satu perempuan yang suka berpoya-poya and so on kan. Just that itulah setakat biasa-biasa je kan. But the thing is that when they pass away, because all the time they are giving me support, meaning to say financially and moral support. Okay. Sometimes macam anak saya perlu keluar ke, I just tinggalkan anak saya kat dia. So kalau ada masalah sikit kewangan, mereka membantu. Okay. Mereka tidaklah orang kata tak membantu apa-apa, tinggalkan macam tu. Dia membantu. Tapi bila keadaan mereka dah tak ada, dan saya perlu handle seorang, dan sebenarnya saya demak lagi ketika tu. Tapi sebenarnya saya segan nak cerita. I definitely understand. Masalah yang kita hadapi.
nanti dia akan cakap itu pilihan awak. Yeah. You choose Islam. You choose your husband. So you have to do it yourself. So saya tak berani. Saya nanti kena tembak kan. Siau bahasa Segan. takut telinga tak boleh nak dengar kan. Tak Okay, nak so terima. Jadi sis nak tanya juga, maksudnya tadi daripada fasa orang kata sebelum mertua meninggal dan selepas mertua meninggal, ada dua situasi yang dah rasa macam semakin susah kan. Jadi waktu selepas mertua dah meninggal ni, adakah that particular time adalah masa yang sis dah mula untuk berfikir secara serius about religion tentang Islam? Yes. Okay. So actually I was thinking that I must do something with my life because anak dah semakin membesar and memang dia membesar tapi dia tak dapat menasihati saya. You see, but I remember one incident. My eldest son, he asked me to go to his school. Okay. He said, Ibu, ada cikgu nak jumpa. Dia kata, nanti kalau ibu datang, ibu pakai tudung ya. Wah. Okay. Ketika tu umurnya berapa? Anak saya belasan lah. belasan 13 ke 14 macam tu. Okay. Datang nanti pakai tudung ya. Tahulah ibu. Ibu nak keluar kan. Tahulah pakai tudung. So that question actually, that remark tu memang tinggalkan kesan lah. Trigger lah. Trigger juga. Tapi sebenarnya saya tak ada kekuatan untuk nak berubah. Okay, faham. To do something different from my life. Anak-anak bertudung masa tu? Ada seorang anak perempuan, dia bertudung untuk ke sekolah je lah. On off lah. Sekolah actually is like, mungkin dia segan kot kalau tak bertudung. Tak pastilah. Tak pastilah. So, boleh ke sentuh sikit tentang perkahwinan yang dahulu? I try to make it positive lah. Sebab this is I divorce, but saya pun cuba nak, yalah, kita tak nak buka terlalu luas. Cuma nak tahu bagaimana sis, mungkin ada tak macam, jomlah kita pergi kelas agama ke, sama-sama kan, sama-sama pergi kelas Pernah tak ceramah-ceramah ajak? ke. Sebab masa kita kahwin dulu ada kursus kahwin kan, ke dulu tak ada? Ada, tapi saya tak menghadiri ni. Dia yang hadiri. Saya tak. Okay. Saya tak perlu hadir kursus kahwin tu. Okay. So memang no one talk to me officially about Islam. So talking to me about Islam is just like santai-santai. Alah macam ni. Secara serius ni memang tak ada lah. Tak ada. Okay. So actually saya tidak tahu ada wujud kelas-kelas sebenarnya. So once I dah do syahadah, saya tak pergi dah mana-mana organisasi. Mungkin saya perlu pergi pun saya tidak tahu. Syahadah di mana? Di KL. Okey, syahadah di KL. Dan selepas saja syahadah, ada tak orang cakap ni dapat bantuan ni, bantuan? Memang tak ada ya? Tak tahu pun. Memang tak tahulah. Itu betul-betul memang betul-betul memang masuk Islam kerana berkahwin. Tapi benda itu sebenarnya tidak menjadi satu kesalahan. Ya, betul. Dia sebenarnya baguslah dia menambah satu lagi umat. Sejujurnya dalam episod yang sebelum ni kita pun dah sentuh yang mana manusia ini apabila dia hadir saja di bumi, mereka ini adalah Islam. Tetapi dia dah kehidupan dia itu ditentukan oleh ibu dan bapa. Jadinya mungkin sis pada awalnya lahir sebagai Chinese, tapi sis kembali kepada fitrah. Sebab tu namanya kembali kepada fitrah, kembali kepada yang asalnya. Jadi dalam perkahwinan itu seberapa lama sis bertahan untuk perkahwinan itu sehingga sis membuat satu keputusan yang amat besar dalam hidup sis? Okay. Sebenarnya saya berpisah dengan suami about 20 over years. It's about kan remember 2013 saya divorce. Okay. So it's about 13
24 years. 24 years with him. And I decide that saya rasa saya nak berubah. Dan because to us a divorce is something that frighten me. Sebab awak tak pernah duduk seorang, ya. Sebab bila saya bujang, I with my parents, then immediately that I kahwin, there is always somebody with me. So when you talk about marriage, you have going to some place that you do not know what is there. You tak tahu expectation what is going to happen. But at the same time, I want to change, but you afraid to change. But I have a friend who tell me that if you do not change, nothing will change. So the turning point was itulah. After I got my divorce, saya sebenarnya tak nak salahkan perkahwinan tu. Saya tak nak salahkan my ex-husband. Sebenarnya saya sendiri pun ada contribute to the apa yang perselisihan antara suami dan isteri kan. Sebab kita ni jahil. So bila saya jahil dan dia pun mungkin 50% jahil, dia tidak dapat nak memberi penerangan mengenai Islam tu dengan yang setepat-tepatnya. Kan? Memang dia ada nasihat juga supaya saya belajar solatlah. Kan? Mungkin boleh bagi awak ketenangan. Tapi saya retaliate lah. Saya kata kubur masing-masing, okay? This is attitude saya lah. Mungkin ego sikit lah. Yes, kan? kita boleh cakapkan itu ego. Ego Sesama kan? ego lah. So saya tak nak salahkan dia seorang sebab saya perpisahan ni berlaku, perceraian berlaku. It's partly to my fault jugalah. So itulah. Perpisahan tu dia bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Dia bila sis berani membuat satu keputusan untuk berpisah dan menjadi seorang yang lebih baik, itu yang kita panggil apa? Okay, itu yang kita panggil sebagai satu keputusan yang besar. Itu yang pertama. Dan actually apa yang saya suka sis, yang mana sis Rose ni dia sangat positif. Dia sangat positif dari sudut melihat perkara tu, masalah tu pada sesuatu sudut yang lebih orang kata neutral, kan, tak menyalahkan mana-mana pihak. So by then inilah yang kita sebutkan hidayah Allah ni dia datang dengan pelbagai cara. Tepat pada masa, tak akan orang kata tak akan tersalah masa tu. Tak kan? cepat. Ya, tak cepat, tak lambat. Tepat pada masanya, pada masa yang betul, tempat yang betul, situasi yang betul. Jadi inilah kadang-kadang Allah ni kan maha bijak. Allah bagi dulu yang susah-susah, cabaran, dugaan yang perit-perit. Sebab apa? Nak bagi something yang sangat-sangat indah. Indah pun boleh, indah. Bahkan nak bagi satu hidayah kepada kita yang kita rasa sekarang ni lah. To be a better person. Yes. So kalau macam bila sis dah memilih kehidupan tu macam nak berpisah, apa penerimaan keluarga, anak-anak, suami, bila sis memberi alasan saya nak jadi orang yang lebih baik, saya nak berubah, tapi sebenarnya kadang-kadang kita ni diakui kita ada salah, pasangan kita pun ada salah, tapi alasan kita tetap seolah-olah macam dia je salah, aku tak salah. Tapi aku nak jadi orang yang lebih baik. Tapi di belakang bila kita seorang, kita sebenarnya kita tahu kita pun ada salah. So macam mana dari segi penerimaan family? Okay. Anak laki saya dia hanya cakap perceraian tu dibenarkan dalam Islam. Tetapi ada sesuatu dia kata mana tapi Allah tak suka. Ya, dia kata macam tu dengan saya. I just kept quiet. That he is about 19-20 umur dia. So my daughter tu masa tu dalam form 4, 16 tahun. Dia memang dia tak cakap apalah, he just receive. Mungkin sebab dia biasa dalam rumah tangga ni kadang we try not to fight in front of the children, but sometimes it happens too, kan. So mungkin bagi dia is one way out lah. So dia tidak kata tak boleh, mungkin one say lah, saya say. So
eventually I divorced. I left the house. I stay with my mother lah. Okay. Dan mereka duduk dengan bapa dia lah. Okay. So mungkin penerimaan dengan my daughter tu agak dia macam sad lah. So all the time I always in the house kan. Yeah. Dan bila dia balik kerja sekolah dan dia tengok saya tak ada. Walaupun dia tak cakap straight to the point with me, but it shows. Boleh rasa. Boleh rasa. Dan sometimes my ex neighbours kan, very good terms with my ex neighbours. Dia akan call, I saw your daughter dekat sekian-sekian at this hour, late in the night and so on. But yelah, informing me lah that my daughter keluar malam kan. Padahal bila kita ada kita ada time limit, time frame kan. But with the father, it's okay and so on kan. Yes. Jadi sis nak tanya jugalah kan, lepas daripada semua perkara yang terjadi ni kan, penceraian, message hidden message daripada anak-anak kan, yang secara tak langsung punya orang kata teguran, macam mana perubahan tu, maksudnya dari sudut rohani contohnya, ada tak apa-apa perubahan yang sis sendiri boleh rasa, okay, from that moment rasa dah semakin dekat dengan Allah, from that moment dah rasa semakin rajin nak cuba belajar tentang agama? Oh, yes. Memang when I shift back balik kepada my mother's place dekat dengan KL tu, kawan-kawan yang duduk situ kata memang ada kelas. Oh ya ke? Ada kelas Okey, pergilah daftar dan kelas-kelas tertentu dan NGO yang lain kat KL. Pergi masuk kelas. Rajinlah masuk kelas sebab memang saya tak kerja lah. So memang ada sikit simpanan untuk guna pakai lah. Okay, and then the classes that I went to dekat KL, and then bila nak terima ilmu tu, kita menerima je sebab kita tak tahu pun what to ask, sebab itu sesuatu yang baru, kita pun tak tahu pun nak tanya. Just dia masuk je, kita masuk. Dan bila time solat, saya pergi solat lah. So ikut je lah. Masa tu dah bertudung lah? Belum saya, lagi? On off. Saya pergi bertudung berkelas je. On off lah. On off. So tak. I go outing ke tak. I go my friend's house tu tak lah. Okay. But once you start to learn more about Islam, once you learn, you dah faham ni Islam, saya rasa, oh yeah, I think this is the correct religion. And I got the answer that I asked many years ago. Then from there, I keep on learning. Sampailah sekarang I'm still learning. Yeah. So kan, daripada berpuluh tahunnya hidup, kita tak nak cakap dia tu bebas, tetapi mungkin ketika itu tak fokus lagi untuk yang tu untuk dapatkan mendalami Islam tu. Okay, kita nak cakap benda itu satu kesalahan pun bukanlah, tapi itu adalah salah satu ujian yang Allah bagi. Okay, selepas 25 tahun dan juga selepas sahaja berpisah, sis memilih jalan sendiri untuk berubah. Okay, apakah cabaran yang sis rasa bila mana sis terpaksa mengubah cara hidup, cara pergaulan yang berbeza? Memang dalam 25 tahun ke 30 tahun itu Islam, tetapi selama beberapa tahun tidak mengamalkan kehidupan Islam yang sebenar. Dan apabila beberapa tahun yang kebelakang selepas itu mengamalkan kehidupan sebagai seorang Islam, belajar dari sikit-sikit, ada tak cabaran macam bila nak pakai, aku okeylah besok ni aku nak pakai tudung ni 24 hours konon sebab nak belajar. Okay, apa cabaran yang macam tak nak lah pakai, ada rasa give up tak? Saya beraurat ni, tutup aurat ni, kesedaran tu dah ada dah sebab
Islam tu kata tutup aurat kan. Tapi kita tak tutup je kan. But once we go to class, kita tutup aurat kan. Then we balik rumah tu, lepas tu tak adalah pergi neighbour's house pun tak ada. Tapi bila kita dikelilingi oleh rakan-rakan yang bertudung ni, kita akan tend to follow. Dan kita akan rasa segan ikut sendiri. sebab sekeliling kita kan. So as years goes by, I rasa beberapa bulan lepas tu, I rasa oh no, dia rasa seronok because dia dalam persekitaran yang sangat baik, persekitaran yang sangat tenteram. And bila saya belajar agama, I understand Islam more and I understand life more. Oh, that means actually all of us are being tested. Bukan saja ketika kamu berkahwin baru you kena ujian. Sebenarnya sampai kita mati pun kita diuji. Lepas tu kita belajar mengenai sirah Nabi. Nabi diuji. I was like surprised bila ada saya dengar sirah Nabi tu. Nabi ni kekasih Allah and dia banyak ujian. Dia kata patutnya kekasih Allah, Allah jaga dia dengan baik. Allah tak nak bagi dia susah. Nak bagi dia hidup senang kan. Then saya fikir macam tak sama dengan relating to life kan. Akhirnya ustaz kata that's life. Allah bagi you ujian is for you to remember him so that you can be closer to him. Pasal I feedback balik to what I have done all those many years ago. If I have known this, probably I could save my marriage. Probably kan. Sebab that time I do not know anything. Akhirnya I reda lah. So about the marriage yang collapse tu, we are in good terms now. He comes to my house and he married again and we are one big family. And my children, wah besarnya family kita ya. Dia ada anak tiri belah sana, kita ada sini. Bila gather tu wah besarnya. And then the album ni gambar besar sangat. So people ask me actually, you boleh okay dengan your ex-husband, your wife, your ex-husband come to your house? Yeah, okay. In fact, we go holiday together. So no. So itulah kata kan hikmah dia. Hikmah dia yang orang lain tak dapat. Tapi saya dapat. And I sangat-sangat bersyukur. All those years that I have jahil tu, dan saya dapat rasa kemanisan Islam tu. And whatever comes now, saya senyum je lah. So adakah sekarang ni sis sudah berkahwin? Saya berkenalan about 2003 itself, 2013 kan. So met him maybe so he proposed lah. But he just said that he's not young lah. So he's quite elderly. And he just says that I could not support you 100%, but I try to give whatever I have, but I will support you to go to learn. So eventually I pun okay lah, ambil lah. Not because he's rich ke or he's clever ke apa, he's just a normal person lah. But support me morally and give me the courage to change. Sis And dapat become apa yang like sis now nak. lah. Berani bercakap kan. Dulu I'm quite timid. I'm quite, kalau kenal yang orang lama-lama yang sama dengan saya adalah seorang yang memang tak banyak bercakap. Just Bila tanya baru saya jawab. Dan memang dalam kelas pun saya tak banyak tanya lah sebab perasaan segan. Mungkin rendah diri kot lah. Bukan introvert ya? Benar lah. Okay. So mungkin ada di kalangan kita, kawan-kawan kita yang masih teragak-agak untuk meneruskan hubungan. Mungkin juga ada halangan disebabkan isu agama. Isu agama. So bagaimana kita nak tahu juga, sedangkan kita tahu perkahwinan ini adalah satu laluan untuk kita berdakwah.
Okay, dan kita nak meramaikan ummah. So Yes. apa pandangan sis sendiri untuk mereka ni macam tak agak-agak. Masa sis dulu tak ada tak agak-agak. Rasa sebab bila dah kawan dengan ni kan, dia terus Kahwin je lepas ni. kahwin je lah. Kahwin je. So sis, pandangan sis untuk kita tak ambil yang dulu, zaman sis dulu dengan zaman Adam kan berbeza kan. okay. So mungkin sis nak share dengan sahabat kita kat luar. Okay, mungkin my advice is that in life kena ada ujian, okay? But in life memang kita kena tahu kan tujuan hidup pun itu yang penting. Why you are born kan? Tujuan matlamat hidup tu yang sangat penting kan. So that we know why we are here in dunia. So So katakan dalam perkahwinan you cannot expect macam fairy tale itu yang kena bila kita tengok, saya tengok macam my children married ke atau anak kawan-kawan berkahwin I watch them, I tell them perkahwinan itu tak semestinya cerah ya, dan langit tu it's not always sweet. So when it's sour, that's where you need be patient. Betul. Sabar dalam tu. Kalau bukan dengan suami anda atau bukan isteri anda, mungkin dengan anak ataupun tiba-tiba awak tak buat apa-apa pun masalah datang. Just like you are on the road kan, you are just driving nicely, tiba-tiba orang langgar awak. Tak salah saya pun. That's life. I will like say bila sesuatu masalah datang tu, sebenarnya Allah nak dekatkan dengan kita. And kita ada cara lah, maksudnya always remember that Allah gives you trials and tribulation tu. It's for you to remember Him because He loves you more. Sayang dengan makhluk dengan sayang dengan Allah tu is different. Bila kita sayang dengan Allah, we need to have trials and tribulation. And always remember that setiap yang susah tu kan pasti ada kesenangan. Dan Allah tidak akan membebankan umatnya dengan sesuatu yang tidak mampu. Betul. So He knows you better than yourself actually. Betul. Betul. InsyaAllah. So siapa yang nak kahwin kat luar sana, jangan teragak-agak, kahwin je dulu kan. Kahwin je dulu. Kahwin Tengoklah. tengok juga. Cumanya maksudnya kalau benda tu melibatkan agama kan, selepas daripada fikir jangan ada keraguan lah, sebab macam tadi sharing kan, orang kata ujian, cabaran ataupun segala yang berlaku dalam keluarga tu is not because of the religion itself semata-mata, tapi sebenarnya ujian yang memang akan ada even kalau contoh bukan Islam sekalipun. Correct. So mungkin juga kita dah dengar sesuatu yang sedih, kita dah dengar sesuatu yang cabaran, dugaan. Ada tak sesuatu yang lucu sepanjang sis belajar agama ni? Mungkin ada macam Teringin sis juga nak dengar kan? fikir lain, lepas tu bila macam ni rupanya senang rupanya. Ada tak? Okay. As bila kita dah belajar bertahun-tahun, saya ada satu dalam mindset kan. Okay, biar betul kan. Bila nak sesuatu kita minta doa. Okay. Kita doa. Apa sajalah. So ada satu sifat Allah tu, Allah Maha mengetahui. So bila kita masuk ke bab akidah, ke kelas akidah, Allah ustaz tu kata Allah knows you better. Betul. So if I say if Allah knows me better, kan, saya tak perlu doa lah. Tapi kenapa pula perlu doa ya? Okay. But He knows me better. Even kalau diorang kata kadang-kadang ada doa yang kita minta yang baik itu, sebenarnya doa tu tak baik. Kan? Doa tu yang you sangka itu baik, sebenarnya Allah kata dia tak baik. Yalah, saya nak doa A, so I thought A is good. Tapi Allah say A is not good for you. Then what's the point of doa? I tell the ustaz, I ask myself, no need to doa lah ustaz. Allah dah tahu saya, lebih tahu diri saya kan, my self. Then ustaz kata, no, you still need to doa.
So I said, no, I tak nak doa. I said, because Allah knows me better. So later on, macam lagi satu contoh, you kena buat semua perkara ya kerana Allah ya. You makan kerana Allah. You nak tidur kerana Allah. Wah, Ustaz, saya tak boleh masuk akal saya lah Ustaz. Saya nak tidur kerana saya penat lah. Mana ada saya nak tidur ni kerana Allah. Setiap tindakan tu seolah-olah macam kena macam ni lah. So it's like kita tak faham kan? Yeah. Kita faham. So saya doa makan kerana Allah. Taklah Ustaz, saya makan kerana saya lapar lah. No, this kind of thinking is you cannot. Ustaz tu sendiri tak dapat nak menjawab soalan saya. Betul. Tapi lama-lama tu baru kita faham. Sebenarnya hidup kita, mati kita kerana Allah. Allah. Ya. Betul. Sebab itu Allah hadirkan ujian kerana Allah rindu kita. Pernah dengar tak? Betul. Allah bagi kita ujian kerana Allah rindu kita. Rindu yang bagaimana? Rindu dia nak dengar kita doa. Rindu dia nak dengar kita meluah. Berkongsi dengan dia. Ini kan kadang-kadang kita ada masalah. Siapa yang kita cari? Kawan. Okey. Social media. Melepaskan di situ. Betul. Wow. Okay. Tapi sebenarnya dia nak kita cari dia dulu. Dia nak kita cari dia dulu dan dia nak dengar apa yang kita minta. Itulah hadirnya ujian. Betul. So ujian sis di sini adalah perkahwinan. Tapi Allah bagi pelangi selepas hujan. Untuk Adam sendirilah, untuk Adam sendiri. Yang mana Adam memeluk agama Islam di usia yang agak muda, 19 tahun. Yes. Sehingga Sangat muda. apa usaha yang Adam buat sehingga boleh menjadi seorang dai? Allah. Tahun 2018. 18. Yeah. First of all, kita semua adalah dai. Okay. Nampak tak? Sis Ain dai, Sis Rose pun dai kan. Tapi untuk program tu lah, to be specific, asalnya saya memang tak ada niat nak masuk program tu. Tapi atas dorongan daripada beberapa pihak, termasuk daripada komuniti Reverted Muslim sendiri, cakap okay, you should try. Sebab benda ni akan memberikan motivasi kepada revert yang lain kan. Cumanya the main thing here is actually preparation. Preparation for me untuk join that kind of a program, kita obviously we need knowledge. Kita kena ada ilmu. So that is the things yang awal-awal saya buat lah. Kita belajar, kita cuba dalami sebaik mungkin tentang Islam tu sendiri. Sebab how can kan kita nak pergi cakap tentang agama kat luar, tapi badan kita sendiri tak rasa benda tu. Lagi-lagi yang revert kan. Perasaan pun on off kan. You know that feeling, right? On off kan, macam betul ke tak ni? Macam betul, macam tak. Ada masa macam, am I doing the right decision? Kan? Kalau kita pun ada that kind of a feeling, macam mana kita nak menyampaikan pada orang? Nanti tiba-tiba orang tanya kita soalan tertentu, kita pun macam, alah, kita pula yang jadi macam, saya ni Islam ke tak sebenarnya kan? Jadi, preparation tu, the first thing first, kena ada ilmu. Kita kena belajar. I am not saying that I have knowledge, ilmu yang mendalam, tidak. Tapi, usaha untuk mendapatkan ilmu tu ada, kan, usaha untuk memperbaiki diri, surround ourselves with good people. Macam tadi kisah sis sendiri kan, you are saying that okay, antara salah satu cara untuk berubah, yang mendorong untuk perubahan tu adalah sekitar kita kan, yang tadi kata nak pakai tudung. Bila ramai orang yang lain pakai tudung, kita rasa macam okay, terdorong. Sebab tu antara salah satu cara untuk kita berubah, ada seorang ustaz pernah share kan pada saya, katanya yang pertama kita kena cari ilmu. Kenapa? Sebabnya okay, bayangkan kita nak berubah ni, nak solat contohnya, tapi cara solat tak tahu macam mana kan, tak belajar. Tak belajar. So ilmu tu kena ada, kita kena belajar lah. Lepas tu yang kedua, surround ourselves with good people. So orang-orang yang ni akan mendorong kita lah secara tak langsung ataupun secara langsung untuk kita berubah. So dalam program dak ini, for me, untuk dapatkan that keberanian untuk masuk, first thing first, persediaan tu lah. Kalau tidak, no way kena enter that program. Sebab everyone's know program tu didominasi oleh born Muslim kan. So as the first time mualaf ever yang join program tu dan menjadi juara. Sebenarnya nak elak ayat tu sebenarnya. So itu adalah bukan sekadar satu, orang kata something that we should be proud on, tapi yang lebih kritikalnya something that we should work on
lebih lagi daripada sebelum ni. We can't stay in the same position sebagai that mu'alaf yang dulu. Sampai bila nak jadi mu'alaf kan? Yeah. Betul tak? Itulah. Okay, so kita pun dah dekat hampir sejam sebenarnya kita bersembang. So mungkin sis ada mungkin nak nasihatkan kepada kawan-kawan kita yang sedang mendengar ketika ini. Mungkin yang boleh memberi manfaat kepada mereka untuk meneruskan kehidupan mereka sebagai seorang asnaf. Mu'alaf. Okay, nasihat. Mungkin okay. ada sedikit panduan. Bila kita nak berubah tu, kita kena ada satu mindset that we are ready, okay? And we have to like kena keluar daripada kepompong itu. Sebab kita dah lama hidup selesa ke, atau kita dah tahu itulah kehidupan sebenar kita dan kita dah terlalu biasa. Kita kan kena ada satu keberanian untuk keluar ke situ kan, supaya kita tidak akan ingat yang itu. Lepas tu persekitaran yang sangat-sangat baik itu akan influence kita. And the third thing is that kita kena ada guru lah. Jangan suka-suka nak berubah tu ikut hati kita, ikut hawa nafsu kita tanpa ilmu. Sebab it may nak ubah tu dia sekerat jalan dan kita akan rasa susahnya nak berubah. Periknya dah nak berubah. And mungkin yang my true experience is that I will try to keep Allah with me. So bila saya ditimpa satu keadaan di mana saya down, saya tak tahu macam mana nak selesai ni, tak tahu apa yang perlu saya buat, saya akan bercakap dengan Allah. Saya kata, please help me. I do not know what to do. Kan? But because kalau saya bagi tahu kepada kawan ataupun kepada suami, dia tak ada jawapan sebenarnya. Sebab yes, deal with heart. Hati kita bukan hati orang lain. Sebab nilai hati kita. So kita kena berhubung dengan Allah. And I will like always ask for Allah's help. Kita sentiasa istighfar. Dan saya percaya because istighfar itulah yang akan memberi jawapan. Pada apa persoalan ataupun benda-benda yang awak tak tahu pun tiba-tiba awak jadi tahu. Tak sangka ketika saya solat pun jawapan tu datang. Kadang-kadang kawan tu bagi jawapan. Benda tu dan tak sesuatu yang tak kita sangka-sangka lah. So nasihat tu ialah keep Allah in your heart. Not keep your friend or your makhluk lah. Betul. Jangan kebergantungan kita tu jangan kita serahkan kepada makhluk yang sama-sama macam kita. Betul Adam? So terima kasih Sis Rose yang berkongsi tentang hari ini. Mungkin Adam ada nak bagi ucapan penutup ke? Bukan ucapan terakhir tau. Ucapan penutup, kata-kata penutup. Okay, so daripada perbincangan kita hari ini, perbincangan kan, daripada sesi Heart to Heart ni, we understand that sebenarnya orang kata memeluk Islam ni dia bukan sekadar tiket untuk orang kata menghalalkan perhubungan ataupun tiket untuk berkahwin kan, tapi sebenarnya there's a lot more things that we can learn daripada keindahan Islam tu sendiri. And we should always remember untuk dapat panduan. Ini penting. Sebab apa, kena ada panduan dan cara yang betul tu kena berguru kan. Kita kena cari guru, dapatkan ilmu. Sebab apa sekarang ni ramai banyak golongan-golongan kat luar sana yang terpesong akidah. So kita kena hati-hatilah. Tapi by the end of the day, kita mempunyai tanggungjawab terhadap keputusan kita tu. Betul. Itu saja? Ya, itu saja. Baik, terima kasih Adam, terima kasih Sis Rose. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jumpa di episod seterusnya, Syahadah Tanpa Pengetahuan Keluarga. Assalamualaikum semua. Bye.